KPM. Didik TV KPM. Alamak, susu saya dah basi lah. Oh, ya ke? Abang punya dekat peti sejuk. Jap, akak ambil. Akak punya tak basi pun. Kenapa ada? Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang ceria dan sihat-sihat belaka. Baiklah, tadi kalau kita boleh lihat dalam video tadi itu kan, sebenarnya kenapa kalau letak dekat luar susu tu cepat basi, dan kalau kita masukkan dalam peti ais susu tu lambat basi. Jadi, dan kalau anda boleh lihat di atas meja depan Irfan sekarang ni, kita ada pelbagai bahan untuk uji kaji contohnya. Dan kalau nak tahu siapakah guru yang akan bersama Irfan hari ini, apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, sekarang ini Irfan bersama dengan guru sains kita untuk hari ini, iaitu Cikgu Muhammad Taha bin Mat Dayam dari Sekolah Kebandar T6 Keluang, Johor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Irfan? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu, bagaimana keadaan Mak Macam segak je tu? Alhamdulillah. Sentiasa sihat. Dan bertenaga untuk hari ini? Ya, mari kita mulakan Irfan. Baik, dan kita juga bersama dengan seorang guru bahasa, jurubahasa kita yang merupakan Cikgu Koh Kian Nyi dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Batu Pahat, Johor Bahru. Nampaknya kedua-dua guru kita pada hari ini datangnya dari negeri Johor. Ya. Jadi untuk hari ini Cikgu, kita akan belajar mengenai mata pelajaran sains untuk tahun 6. Jadi apa kata kita mulakan dengan pengenalan sedikit mengenai topik kita. Okey, baik Irfan. Pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk faktor pertumbuhan mikroorganisma. Jadi saya akan mulakan dengan standard pembelajaran kita, iaitu mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Baik. Dan juga memerihalkan kesan mikroorganisma dalam kehidupan. Baik Irfan, bagi objektif pelajaran pula, kita akan melakukan eksperimen pada hari ini dan juga kita akan memerihalkan faktor memerihalkan kebaikan dan keburukan mikroorganisma dalam kehidupan seharian kita, Irfan. Okay. Baik, Irfan. Baik, kadang-kadang kalau kita tengok kan, Irfan, bila kita beli yeast, yeast, biasanya yeast tu tak berfungsi apabila di dalam paket. Betul tak, Irfan? Betul. Okey, jadi kenapa? Sebenarnya, semua mikroorganisma perlu mempunyai faktor-faktor pertumbuhan, barulah ia boleh menunjukkan pertumbuhannya. Kalau tak ada faktor-faktor ini, maka dia tidak boleh bertumbuh. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa lah. Boleh simpan dalam paket macam itu sajalah. Betul. Okey. Jadi, mengapa mikroorganisma boleh bertumbuh? Yang pertama, keperluan perlu mencukupi. Yang kedua, keadaan yang sesuai dan tempohnya cukup, Irfan. Okey. Okey. Jadi sebenarnya Irfan, kita nak belajar tentang faktor pertumbuhan, kita kena tahu ada apa itu faktor-faktor pertumbuhan tersebut. Jadi sebenarnya ada 5 faktor pertumbuhan mikroorganisma. Yang pertama ialah suhu yang sesuai. Yang kedua, kehadiran air, kehadiran udara, kehadiran nutrien dan keasidan yang sesuai. Baik. Ada 5 faktor. Ada 5 kesemuanya. Jadi itulah yang kita akan belajar hari ini, Cikgu. Ya, betul. Dan mungkin Cikgu boleh ceritakan sikit dari segi video yang kita saksikan pada awal segmen kita tadi, Cikgu. Jadi kalau kita tengok tadi, kenapa
adik dia Okey. letakkan di atas meja, Meja? rosak. Basi? Basi. Tetapi apabila ia letakkan di atas di dalam peti sejuk, tak basi. Tak basi. Saya pun muskil lah cikgu. Kenapa macam tu cikgu? Jadi, maksudnya apabila dia letakkan di atas meja situ, mungkin ada faktor yang menyebabkan mikroorganisma itu boleh membiak dan bertumbuh. Tapi bila letak peti sejuk, ia kurang bersesuaian, akhirnya mikroorganisma pun tidak bertumbuh lah apabila diletakkan di dalam peti Sejuk. Baik, kan? itulah dia sebenarnya yang hari ini kita nak belajar mengenai faktor untuk pertumbuhan mikroorganisma bersama dengan Cikgu Athar. Tapi sekarang ni Cikgu, apa kata kalau kita berhenti berehat seketika, boleh? Boleh, Irfan. Sekembalinya kita dengan pelbagai lagi perkongsian ilmu bersama dengan Cikgu Athar dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran Sains tahun 6. Jangan ke mana-mana. Tahukah kawan-kawan, dianggarkan 100 juta sel bakteria tinggal di dalam tubuh badan kita. Dan sebagai komuniti makro ini berperanan membentuk mikrobiota, iaitu mikroorganisma yang hidup pada permukaan dan dalam tubuh, seperti asid deoksiribonukleik, iaitu DNA atau cap jari. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan dan juga Cikgu Athar dalam rancangan Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran Sains tahun 6. Jadi untuk segmen kali ini Cikgu, apa pula yang akan kita sentuh? Sudah tentu. Tadi kita dah tahu apakah 5 faktor pertumbuhan mikroorganisma. Jadi murid-murid, kita perlulah melakukan uji kaji bagi membuktikan faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma ini. Baik. Jadi untuk tidak melengahkan masa, marilah kita lakukan eksperimen ini. Baik Cikgu. Jadi Baik. apa yang pertama Cikgu? Okey, yang pertama ialah kita nak tengok suhu yang sesuai. Jadi seperti Irfan tengok pada belakang Irfan, Okey. kita nampak itu ialah langkah-langkah untuk kita melakukan uji kaji. Okey, apakah masalah untuk suhu yang sesuai ini? Iaitu adakah suhu yang sesuai akan mempengaruhi keadaan susu. Okey. Jadi saya nak minta Irfan Baik. tuliskan hipotesis kita. Okey. Hipotesis ini ialah jangkaan kesimpulan kita. Okey, Irfan? Okey, jangkaan untuk kesimpulan kita. Baik, izinkan saya Cikgu Okey, untuk hipotesis ni di mana faktor yang pertama adalah suhu yang sesuai. Okey, Ifan akan tulis dulu Cikgu Okey, untuk hipotesis ni Ifan nak tulis suhu bilik adalah sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Mungkin betul sebab okey. berdasarkan video tadi. Betul. Okey. Apa Ifan nampak dalam video tadi Okey. Okey, baik saya pusing Okey. Baik, suhu bilik adalah sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma, Cikgu. Okey, baik. Seterusnya, kita nak juga buat pemboleh ubah manipulasi. Pemboleh ubah manipulasi ialah apakah faktor yang membezakan dalam eksperimen ini. Okey, kalau macam tu Cikgu, untuk yang ini mestilah susu Cikgu. Okey. Yang kita nak tengok apa pula, Irfan? Yang kita nak tengok Iaitu keputusan dia. Okey. Baik. Keputusan dia adalah untuk bergerak balas. Keadaan susu. Ya, itu hasilnya nanti. Okey. Dan yang dimalarkan ialah sama. Apa yang kita faktor-faktor yang kita perlu samakan dalam uji kaji ini? Okey. Apa Kalau dia? yang kita nak samakan untuk uji kaji yang pertama ni mestilah dari segi jenis susu. Ya. Betul, Okey. Irfan. Jadi murid-murid di rumah, kalau kita nak buat eksperimen yang adil, kita kena gunalah semua susu yang sama jenisnya. Okey, tak lain melengahkan masa, kita terus pada ujian pertama. Baik. Jadi dekat hadapan Irfan tu ada 3 botol. 3 botol, okey. Okey, jadi saya nak Irfan tuangkan susu ke dalam 3 botol tersebut. Baik. Dan labelkan dengan suhu bilik dan kita nak juga Suhu apa lagi, Cikgu? peti sejuk Peti kan, sejuk. sejuk kan, dan satu lagi yang panas. Okey, tuangkan dulu. Okey, baik. Jadi yang pertama Ifan akan masukkan dulu susu ke dalam botol. Okey, Ifan akan buka semua Cikgu Okey. Yang penting kita menggunakan susu yang sama sebab kita dah malarkan yang tu Cikgu Ya, betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan susu. Okey, ini yang pertama.
Okey. Ini yang kedua. Okey, dan ini yang ketiga. Okey, semuanya susu yang sama. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita kena label dulu cikgu. Ya, labelkan. Label. Okey. Yang pertama tadi cikgu cakap, okey, uji kaji yang pertama ni kita letak suhu bilik dulu. Okey, suhu bilik sekejap. Ya, Uji kaji satu, ya. Okey, uji kaji satu. Okey, untuk suhu bilik. Okey, yang pertama. Yang kedua, okey, uji kaji yang pertama kita letak untuk peti sejuk. Okey. Lagi satu tadi cikgu? Suhu bilik, dengan peti sejuk. dekat dalam termos. Termos. Okey, baik. Ini yang ketiga. Dalam termos. Sebenarnya yang kalau dalam termos ni di rumah, murid-murid di rumah perlulah memanaskan susu tersebut. Okey, tetapi hari ini kita tunjukkan saja apa yang kita perlu lakukan. Selepas kita panaskan, kita tuangkan yang dalam termos tu ke dalam termos. Okey, baik. Ifan ambil yang dalam ni, botol kaca ni masukkan ke dalam termos. Ya, okey. Baik. Tuangkan kita dalamnya, masukkan ke dalam ni. Okey. Tutup. Jadi kita tutup ya cikgu Okey, baik. So ini dalam termos. Yang lepas tu kita tutup pula yang kedua lagi bekas ini. Okey cikgu. Selesai. Okey, yang dua lagi. Okey. Satu kita perlu letakkan dalam peti sejuk. Betul. Dan satu lagi kita letakkan di atas Meja. Dan kita biarkan selama 3 hari. 3 hari? Okey. Oh, 3 hari. Perlu tak kita berada di sini selama 3 hari, Irfan? Ifan rasa kita buat sedikit majlis cikgu. Okey. Jadi macam mana magicnya tu, Irfan? Okey. Zam-zam al-kazam. Okey, sebenarnya cikgu telah sediakan lebih awal. Baik. Okey, untuk 3 hari sebelum ini saya dan cikgu dah buat. Jadi Irfan boleh tengok keputusannya. Okey, ini keputusannya selepas 3 hari uji kaji ini dilakukan. Okey. Mungkin boleh cepat sikit, Irfan. Okey. Kita lihat pemerhatian yang pertama, untuk peti sejuk masih boleh diminum, masih segar cikgu. Ya, boleh terus tulis. Terus tulis. Okey. Ifan tengok semua dulu boleh. Tengok semua dulu, tengok semua Okey, dulu. baik. Lebih mudah. Yang ketiga, termos. Termos macam okey juga. Tetapi sudah berkeladak. Berkeladak sedikit berbanding dengan yang dalam peti sejuk. Ya, betul. Yang ketiga, atas suhu bilik. Dah tak boleh. Tak boleh minum. Dah sangat rosak. Dah rosak sangat ni cikgu. Okey. Sebenarnya semasa cikgu buat ni, cikgu mau beritahu murid-murid di rumah juga. Okey. Yang paling cepat rosak ialah di atas meja. Atas meja. Dan yang kedua cepat rosak ialah di dalam termos. Okey. Dan yang tidak rosak ialah di dalam peti sejuk. Okey, tuliskan keputusannya, baik. Irfan. Jadi kalau untuk A ni tadi memang kita letak A adalah untuk kalau ikut saya punya lah cikgu Okey, kalau A saya letak tadi peti sejuk. Okey, peti sejuk tidak rosak. Okey, kalau yang lain rosak cikgu. Rosak. Okey, untuk suhu bilik dan juga rosak untuk termos. Baik. Tetapi okey. Jadi sekarang dah dapat keputusan, kita terus dengan memerihalkan data tersebut. Okey, isi Irfan. Keadaan susu paling cepat rosak adalah pada suhu bilik. Okey. Suhu bilik adalah sesuai untuk pertumbuhan. Okey, sama dengan hipotesis. Okey, hipotesis terima atau tidak diterima cikgu Tepat sekali. Okey, keadaan susu akan menjadi rosak. Okey, jika suhu adalah suhu bilik. Okey, maka terbuktilah bahawa suhu yang sesuai akan menyebabkan mikroorganisma bertumbuh. Betul. Kita teruskan dengan eksperimen yang kedua. Yang kedua, bahan apa yang kita ada cikgu? Jadi, kali ini kita akan kaitkan dengan kehadiran air. Adakah kehadiran air akan mempengaruhi keadaan roti? Jadi sekarang, apakah hipotesisnya, Irfan? Hipotesisnya, okey. Lengkapkan Irfan di papan. Okey. Yang kedua, kehadiran air. Kita tulis dulu cikgu Kehadiran air adalah perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma. Lengkapkan terus pembalik ubah manipulasinya. Tadi ada pengalaman yang pertama, yang kedua masih lebih mudah. Okey, yang pertama kita tengok yang kita boleh manipulasikan adalah kehadiran air. Ya. Okey. Yang kedua, bergerak balas kita nak lihat keadaan roti cikgu. Ya, keadaan roti. Okey.
Yang ketiga, dimalarkan mestilah jenis roti, betul cikgu? Betul. Okey. Roti mesti sama. Jenis Selain roti. daripada jenis roti, apa lagi yang kita boleh malarkan Irfan agaknya? Yang perlu sama. Saiz cikgu? Saiz roti. Saiz roti. Ya, boleh juga. Boleh juga. Okey. Baik. Baik. Jadi sekarang, apa yang perlu kita lakukan? Aha. Bila melibatkan perkataan kehadiran air, Okey. maksudnya satu ada air, satu lagi tiada air. Betul. Jadi di hadapan Irfan ada roti, Ada dua roti. keping roti. Okey. Yang satu tu Irfan akan semburkan dengan air. Okey, silakan Irfan. Baik, semburkan dulu cikgu. Banyak mana cikgu? Tak apa, sembur je. Sembur. Okey. Baik. Kita basahkan roti kita menggunakan air. Dan masukkan di dalam plastik yang berzip. Okey, kita masukkan dulu. Baik, ini yang disemburkan dengan air. Ya, Okey, betul. dan kita tutup cikgu Ya. Okey, baik. Dan yang kedua, Yang kedua, kita masukkan roti yang tiada air lah cikgu pastikan tangan kita kering lah ya. Okey. Okey. Gelap sikit. InsyaAllah. Okey, tak apa. Okey, dah kering. Okey. Kita masukkan pula roti yang tidak disemburkan dengan air. Okey, cikgu. Baik. Yang kita zipkan. Okey. Seterusnya, kita perlu biarkan selama 3 hari di tempat yang gelap. Gelap. Oh, tempat yang gelap. Kenapa Okey. tempat yang gelap? Sebab itu kawasan yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Tadi kan keadaan juga dilibatkan. Okey, Cikgu, selepas bagi 3 hari baru kita dapat keputusan lah. Nak kena label tak dulu cikgu? Tak perlulah sebab kita dah nampak tadi kan. Oh, okey. Baik, yang ini yang basah, yang ini yang tiada air lah. Okey. Okey, Baik. jadi kita letakkan saja. Okey, sekarang apa seterusnya kita perlu buat? Kita perlu tunggu selama 3 hari dulu. Okey, jadi seperti biasa kita akan ungkapkan satu orang kata apa spell ataupun kata hikmat iaitu Zam-Zam Al-Kazam. Okey, untuk yang kedua. Okey, cikgu telah sediakan lebih awal sebenarnya. Okey. Okey, kita tengok. Bagaimana keadaannya roti? Okey. Yang dibasahkan, kalau anda boleh lihat sekarang ini, memang Bahagian belakang mungkin lebih jelas, boleh di rumah nampak. Berulat. Kenapa ada tombok-tombok hitam ni? Manakala yang kering, Irfan macam mana pula? Okey, kalau yang kering pula cikgu, tiada masalah, tiada cacat celanya. Okey? Okey. Jadi, sila catatkan keputusan pada papan tersebut, Irfan. Baik, kalau untuk A dibasahkan tadi, rosak rotinya. Kalau yang B, tidak rosak, cikgu. Okey, bagus. Jadi, teruslah lengkapkan dalam yang untuk mentafsirkan data Baik, tu. Irfan. untuk yang A, keadaan roti rosak pada keadaan yang lembap, cikgu, di mana ada air. Okey. Dan kehadiran air adalah perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma, dan kesimpulannya hipotesis diterima. Sama kan? Sama je cikgu. Okey, bagus. Okey, Okey, dan seterusnya. keadaan roti akan menjadi rosak. Okey. Jika roti dalam keadaan yang lembab. Okey. Jadi maksudnya faktor yang kedua juga telah dibuktikan. Betul. Iaitu kehadiran air. Jadi mikroorganisma perlu kehadiran air untuk dia bertumbuh. Okey, kita teruskan dengan uji kaji yang ketiga. Yang ketiga, mari iaitu kita melibatkan kehadiran udara. Udara pula. Penyataan masalah adalah kehadiran udara akan mempengaruhi keadaan apple hijau. Okey. Jadi, tentu Irfan sudah boleh bayangkan apa yang perlu Irfan lakukan sekarang. Kita kena bina hipotesis seperti biasa. Ini Yang ialah biasa. langkah-langkah yang murid perlu lakukan semasa untuk melakukan uji kaji. Okey. Okey, baik. Untuk yang kehadiran udara pula, lebih kurang sama yang macam sebelum ni. Jadi kita tulis kehadiran udara adalah perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma. Kejap cikgu. Okey. Apa pemboleh ubah manipulasinya? Okey, kehadiran udara cikgu. Kehadiran udara. Okey. Bergerak balan, kita nak tengok apa sekarang? Hari kita tengok roti. Hari ni Keadaan kita tengok apple cikgu. Betul, keadaan apple. Keadaan apple. Yang dimalarkan. Jenis apple? Boleh. Boleh. Jenis apple. Okey, jenis Okey. apple. Jadi, kita teruskan di meja untuk melakukan uji kaji. Okey. Di mana yang pertama tu Irfan perlu potong dahulu apple tu, hiris. Hiris kecil-kecil. Okey, murid-murid baik. rumah perlu berhati-hati ya. Betul. Ya, Abang Irfan, pengawasan ibu bapa. kita cuba buat demonstrasi sahaja. Jadi kalau nak buat kat rumah, perlu dapat pengawasan ibu bapa terlebih dahulu ya. Okey.
Okey, baik. Potong, Jadi Ifan akan potong dulu. Bismillah. Hati-hati tau. Okey. 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 Banyak mana cikgu? Okey, lagi satu lagi. Okey, lepas tu Okey. yang tu boleh belah dua lah. Yang dah dibelah tu boleh potong dua. Potong dua lagi? Potong dua. Okey, Okey. satu. Dua. Okey. 3, 4. Okey. Okey. Empat daripada tu Ifan boleh letak dalam bekas. Okey, 4 ni Empat letak dalam bekas. bahagian ni. Okey. Ada bekas saya tu. Bekas dalam ni? ya itu. Okey. Okey. Yang lain letak dalam plastik. Letak dalam plastik. Okey. Kita masukkan dalam plastik dulu. Baik. Okey, jadi yang di atas, yang dalam bekas tadi kita biarkan saja di atas meja sebab Okey. kita biarkan dia dengan udara kan? Dengan udara Yang ini sekeliling. kita kena buat apa, Rifan? Kita kena keluarkan udara Ya, daripada betul. plastik Jadi ni. zipkan dengan ketat dahulu, Rifan. Okey, zipkan dengan ketat dulu. Okey, kita tekan semua, jangan bagi ada udara yang boleh masuk kat sini. Dan seterusnya cikgu, Okey, kita sedut udara itu keluar. sedut udara pakai pakaian ni Ya, betul. Okey, jadi Okey, kita tekan betul, Rifan. Nanti Okey, tekan Dan betul. laju-laju tarik. Laju-laju je. Ya. Okey. Lagi Lagi, sampai lagi, semua lagi. udara keluar. Semua udara keluar. Okey. Boleh tak, Irfan? Okey, sikit lagi. Okey. Biar cikgu tolong ke? Cikgu nak tolong Okey, cikgu tolong sekejap. Okey, nampak cikgu akan tolong Ifan untuk keluarkan semua udara. Okey. Ya, saya alihkan dulu. Okey. Okey. Okeylah. Okey, dah disedut keluar nampaknya. Baik. Okey, Irfan. Jadi sekarang kita kena tunggu berapa hari? 3 hari juga seperti biasa. Jadi apa yang kita perlukan? Kita perlu tunggu 3 hari ke di sini? Jangan. Kita Okey. keluarkan saja kata-kata hikmat kita seperti biasa, iaitu Zam-Zam Al-Kazam. Jadi tengok Okey, yang apakah yang ketiga. terjadi selepas 3 hari? Okey, kita lihat dulu apa yang akan jadi selepas 3 hari untuk eksperimen ataupun uji kaji kali ini. Jadi kita buka. Baik. Hai. Lain macam keadaannya. Okey. Okey, cepat Ifan. Kita lihat dulu yang kita keluarkan udaranya. Okey, masih boleh dimakan. Nampaknya masih segar Masih juga. elok lagi. Masih elok. Ya. Yang kedua, kalau kita biarkan di sekelilingnya ada udara, nampak Tunjukkan, tak? Ifan, pada mulut. Dah rosak lah cikgu. Sudah rosak. Jadi jatuh. jatuh. Tak apa Irfan. Okey. Okey, catatkan permatan Irfan sekarang. Baik, okey. Kalau yang pertama, okey, ada plastik tidak berubah cikgu boleh Tidak Tidak berubah. berubah. Keadaan masih sama lagi. Okey. Dan kalau yang pinggan rosak boleh cikgu Ya, betul. Rosak, okey. Dalam pinggan tu kita biarkan atas meja ya. Jadi udara kena pada dia. Baik. Jadi untuk tafsirkan data yang pertama, keadaan apple hijau rosak dengan kehadiran udara boleh cikgu? Betul. Okey, kehadiran. Bukan setakat boleh tapi tepat Tapi tepat. Okey. Okey. Yang kedua, kehadiran Udara. udara adalah sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kesimpulannya seperti biasa kita akan lihat kepada hipotesis. Hipotesis Jadi diterima hipotesis tak? diterima. Okey, jadi keadaan apple hijau akan menjadi rosak. Okey, dengan kehadiran udara. Okey. Macam mana cikgu? Okey. Jadi sekarang apa yang kita boleh nyatakan melalui uji kaji tadi, Okey. kita dah membuktikan bahawa udara juga telah udara juga boleh menyebabkan pertumbuhan Mikroorganisma. Jadi setakat ini kita telah mengkaji 3 faktor yang menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma. Yang pertama tadi apa tadi, Irfan? Yang pertama kita ada suhu. Ya, suhu yang sesuai. Yang sesuai. Kalau kita cakap suhu saja, macam mana dengan suhunya? Betul. Kalau suhu dekat peti sejuk, mikroorganisma tidak dapat bertumbuh. Okey. Kalau dekat dalam termos, Termos. macam mana? Kalau ada termos pun dirosak juga cikgu. Sebab lama-lama dia akan rosak. Sebab dalam termos ni suhunya tidak tahan lama dan akhirnya dia akan jadi suhu bilik juga Jadi suhu dan bilik dirosak juga. Baik. Jadi suhu yang paling sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh ialah Suhu bilik. suhu bilik. Itu Yang pertama, jika faktor suhu. suhu. Yang kedua, Kita ada kehadiran air cikgu. ya, kehadiran air. Jadi, Irfan boleh terangkan sikit macam mana jika faktor pertumbuhan mikroorganisma berkaitan dengan kehadiran air? Okey, untuk kehadiran air cikgu, kalau hadirnya air, ia lebih sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Kalau tiada air, maksudnya adalah pertumbuhan mikroorganisma tidak akan berlaku. Ya, seperti pada roti tadi kan. Betul. Jadi kalau nak simpan roti, pastikan di tempat yang Sesuai yang tiada kering. air. Yang kering dan sentiasa tidak bertutup lembab. supaya Baik. air tak kena pada roti tersebut. Okey. Dan yang terakhir sekali kita dah juga bincangkan ataupun kita telah melakukan uji kaji berkaitan dengan apa, Irfan? Kehadiran Faktor pertumbuhan. udara cikgu. Kehadiran udara. Bila kita keluarkan udara daripada apple, jadi
apple tersebut masih dalam keadaan yang Baik. baik. Betul. Tapi kalau kita Letakkan di atas meja. letak atas meja dan terdapat pada udara, apa jadi Irfan? Akan rosaklah cikgu. Ya, betul Irfan. Baik, terima kasih cikgu atas penjelasan untuk segmen ini. Kita dah belajar mengenai 3 faktor yang menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma, dan ada lagi perkongsian selepas ini bersama dengan Cikgu Atta. Tetapi sekarang kita ingin berhenti berehat seketika. Kembali dalam Didik TV KPM selepas ini. Tahukah kawan-kawan, probiotik merujuk kepada bakteria baik yang memberi manfaat kesihatan kepada tubuh manusia. Manakala kewujudan bakteria jahat yang banyak dalam infus boleh mempengaruhi emosi seseorang. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran sains tahun 6. Jadi, kalau tadi kita dah lakukan 3 uji kaji, untuk segmen kali ini cikgu, bagaimana pula? So tentu kita nak tahu lagi apakah faktor pertumbuhan mikroorganisma yang membolehkan mikroorganisma bertumbuh. Jadi, faktor seterusnya ialah kehadiran nutrien. Okey. Penyataan masalahnya ialah adakah kehadiran nutrien mempengaruhi keadaan cecair. Okey. Jadi, seperti biasa, Irfan perlu ke papan untuk melengkapkan hipotesis kita. Irfan perlu ambil masa sedikit untuk fikirkan, Irfan. Okey, boleh. Izinkan saya cikgu ya. Ya, silakan. Untuk yang pertama, kita akan melihat kepada kehadiran nutrien. Jadi hipotesisnya adalah, Ifah akan tulis dulu di sini. Okey, maafkan saya akan tukar dulu. Nampaknya Dawat tidak kelihatan di sini. Jadi kita tukar pennya. Okey, kehadiran nutrien adalah perlu untuk apa rakan-rakan semua? Perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma, cikgu. Okey, kehadiran nutrien adalah perlu untuk, jadi kita akan buktikanlah sama ada hipotesis ini benar ataupun tidak. Jadi seterusnya kita perlu lengkapkan juga pemboleh ubah manipulasinya, Irfan. Okey, jadi yang pertama yang kita manipulasikan adalah perbezaan ni, cikgu. Jadi di sini kita boleh jawab kehadiran nutrien. Okey. Dan untuk pemboleh ubah bergerak balas, Kita nak tengok apa keputusan kita dia. nak melihat kepada keadaan cecair tu, cikgu. Ya, keadaan cecair itu macam mana? Keadaan cecair. Okey. Dan yang dimalarkan ialah perkara yang apa murid-murid? Yang sama. Jadi Okey. dalam ni apa yang kita perlu samakan? Kalau Irfan cakap tempat uji kaji, boleh cikgu? Tempat uji kaji, kita letakkan kat mana nanti? Kita letakkan di atas meja. Ya, betul. Baik. Kejap Irfan, sebelum tu saya tanya, kalau kita nak malarkan jenis cecair, boleh ke tidak Irfan? Mestilah boleh. Kenapa pula boleh? Tak boleh. Sebab itu yang kita manipulasikan. Kita manipulasikan, tak sama kan? Tak sama. Okey, tulis. Okey, Irfan. baik. Dimalarkan ialah Tempat uji kaji. Ifan letak kurungan boleh cikgu atas meja Okey. Ni murid bijak ni. Jadi lebih daripada yang kita minta. Kita bagi tahu terus. Okey, baik. Okey, baik. Jadi sekarang ke meja untuk kita lakukan uji kaji. Jadi yang pertama, Baik. Irfan nak letakkan apa Irfan dalam bekas yang pertama? Yang pertama, Kita labelkan dulu lah, labelkan dulu. Okey. Ini yang keempat. Yang pertama, Ifan nak letak susu, cikgu. Okey, biar murid-murid di rumah dapat tengok. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, Irfan akan letak pula air mineral. Jadi Ifan labelkan dulu di sini. Okey, baik. Di antara dua jenis cecair ni Irfan, yang manakah mempunyai nutrien? Yang mempunyai nutrien adalah susu, cikgu. Okey, susu. Jadi kita tuangkan dahulu ke dalam bekas yang pertama. Baik, yang A dulu. Kita masukkan susu. Penuh ke, cikgu? Separuh pun boleh. Okey. Sedap pula bau susu kat sini. Ingat, murid-murid dilarang makan jika berada dalam bilik sains. Jangan. Untuk uji kaji tidak boleh. Okey, baik. Sabar kejap. Keluar nanti baru minum susu. Okey. Baik, yang kedua kita masukkan pula air mineral.
Okey. Air mineral boleh, air suling boleh, Boleh. air pili pun boleh lah. Boleh Maksudnya yang juga. tidak mengandungi Nutrien. Salah penutup pula. Okey, baik. Dah selesai cikgu. Okey. Okey, jadi selepas itu kita perlu apa yang kita perlukan Ifan? Kita perlu lakukan uji kaji ni dan kita tinggal selama 3 hari, betul cikgu? Di mana? Di atas meja. Kita letakkan di atas meja di tempat yang sama Okey. sebab yang kita nak kaji ialah faktor nutrien tadi. Okey, jadi sekarang kita tunggulah Ifan sama-sama selama 3 Kita hari. tunggu 3 hari sambil-sambil tu kita ungkapkanlah kata-kata hikmah. Apa tadi cikgu? Zam-zam ala Kazam. Okey. Okey, Jadi yang kita keempat, tengok. Ifah angkat dulu kat sini. Okey, kita zoom in sikit. Baik. Dah nampak dah. Jadi kita Ifah tunjuk keadaannya. Untuk yang A ni bau pun dah kurang menyenangkan lah cikgu. Okey. Ini yang dalam botol di mana ada susu. Baunya kurang menyenangkan. Okey, dah rosak. Boleh pusingkan sikit Ifan Pusingkan biar sikit. dia nampak dalam keadaan goncang-goncangkan sikit Okey, macam mana. goncang-goncangkan sikit. Nampak tak? Dia memang dah rosak lah cikgu. Kan. Jangan buka, Jangan buka. Kalau buka nanti saya pengsan kat sini. Okey. Yang kedua, air mineral lah. Air mineral ni Ada keadaan apa-apa yang menggambarkan dia rosak tak Ifan? tak ada. Memang sama keadaannya seperti 3 hari sebelumnya. Okey, jadi kita catatkan pemerhatian pada jadual Ifan. Baik. Untuk yang pertama, A. Okey. Keadaan cecair itu adalah rosak susu Susu Okey. rosak lah. Susu rosak. B. Tidak rosak. Tidak rosak. Ataupun tidak berubah lah Tidak murid-murid. berubah. Okey, Ifan tulis tidak berubah lah Lain sikit. Okey. Baik, sekarang ni masa untuk kita mentafsirkan data. Ya, Jadi, betul, Ifan. keadaan cecair rosak dengan kehadiran nutrien. Okey. Yang kedua adalah perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma. Ini sama macam hipotesis Ifan buat tadi. Jadi, jawapannya adalah nutrien. Nutrien adalah perlu. Okey. Adalah perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma. Kesimpulan, kita lihat kepada hipotesis kita. Rujuk balik pada hipotesis yang mula-mula Ifan buat, diterima ke tidak Okey, hipotesis kalau tersebut? kita Ifan boleh ulang balik cikgu. Hipotesis yang Ifan buat tadi adalah kehadiran nutrien adalah perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kalau berdasarkan eksperimen yang kita buat tadi, memang hipotesis itu diterima. Okey, bagus Ifan. Dah, saya nak bagi tepuk sikit. Tepuk sikit, terima kasih, Bagus, cikgu. Ifan. Okey, seterusnya Ifan. Keadaan cecair akan menjadi rosak dengan kehadiran nutrien. Okey, maka lengkap lah. Jadi dah terbukti bahawa kehadiran nutrien mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma. Kita teruskan dengan uji kaji seterusnya Ifan. Yang seterusnya, okey, Iaitu baik. keasidan yang sesuai. Penyataan masalahnya adalah, adakah keasidan yang sesuai akan mempengaruhi keadaan apel hijau? Okey. Jadi kita pilih satu menggunakan cuka yang berasid dan satu lagi kita akan gunakan air mineral. Okey, baik. Okey, Jadi apa yang kamu buat cikgu? Perlu potong apel tersebut Potong. dalam bentuk dadu. Untuk dadu. Bukan okey. dadu yang besar lah Dadu sikit. yang besar. Okey, Baik, silakan baik. Ifan. Okey, dalam seperti 3 biasa, potongan je. Abang Ifan ingin orang kata apa memberitahu kepada semua untuk sentiasa berhati-hati sekiranya ingin menggunakan pisau dan dapatkan pengawas yang berapa cikgu Betul. Okey, baik. Ifan akan potong 2 dulu. Berhati-hati Ifan. Okey, nampak tak cikgu atas sayang kat Ifan, suruh berhati-hati. Sayang, bukan dengan Ifan je, dengan semua murid di rumah Dengan semua pun. di rumah. Okey. Okey. Potong lagi cikgu. Okey. Okey. Boleh belah 4. Okey, boleh belah 4. Baik. Okey. Potong lagi. Cukuplah. Cukup dah, Satu botol gunakan dua potongan saja. Dua potongan Okey, saja. masukkan ke dalam kita labelkan dulu. Labelkan dulu. Baik. Yang pertama untuk A, Irfan akan letak uji kaji ada cuka cikgu, kehadiran cuka. Yang seterusnya untuk yang B, kita letak air sahaja seperti apa yang cikgu cakapkan Okey, tadi. mana yang berasid Ifan? Yang berasid semestinya cuka cikgu. Okey, silakan Ifan, letakkan apple ke dalam kedua-dua bekas. Okey, kita masukkan 2 cikgu 2 cukup. 2. Masuk tak? Alah, tak muat pula cikgu. Kecilkan sikit, Irfan. Kecilkan sikit. Okey, tak muat kita kecilkan sikit. Hati-hati ya Ifan, Okey. murid-murid berhati-hati, pisau tu tajam. Okey. 2. Okey. Yang untuk yang apa ni tadi? Air biasa. Okey. Satu lagi. Satu lagi. Masukkan apple. Okey. Okey. Jadi, Tuangkan cuka pada label cuka tadi. ni pun kena hati-hati kan sebab dia berasid cikgu kan? Bau. Bau. Okey, bau. Okey. Okey. Kita masukkan Sampai tenggelam sampai tenggelam. Maknanya banyak lagi cikgu. Okey. Ya, penuh. Kita masukkan dulu. Okey, tuang-tuang sikit.
Okey, Irfan memang ada potensi untuk menjadi saintis Oh, nampaknya. saintis cikgu Okey, kita tuang sampai tenggelam cikgu. Kalau tak tenggelam memang takkan jadi ke cikgu? Jadi tapi Okey. kita nak pastikan betul-betul tepat lah uji kaji kita ni. Okey, cukup lah Okey, cukup. Okey, tutup. Baik. Okey, bau ni agak kuat. Irfan tutup dulu. Jadi, untuk yang air kita masukkan dan tenggelamkan juga cikgu. Ya, betul. Okey. Baik, Okey. kita tutup. Baik. Mhm. Jadi seperti biasa kita biarkan kat mana Irfan? Kita biarkan di atas meja juga. Selama? Selama 3 hari cikgu. Okey. Jadi sekarang kita duduk di sini selama 3 hari. Duduk di sini 3 hari. Okey, baik. Ke cik kita nak tulis ni cikgu? Belum lagi. Oh, belum lagi? Okey, kita dah buat dulu. Belum tulis lagi Okey, tak apa. Kita hipotesis. teruskan dengan hipotesis kita. Okey, baik. Seterusnya, kalau kita lihat tadi, cikgu bercakap mengenai keasidan. Jadi, apa kata kita letakkan hipotesis? Keasidan, okey, adalah perlu Keputusan belum keluar lagi, tak apa, kita tulis dulu okey, sekarang. untuk pertumbuhan okey, Organisme. mikroorganisme. Okey, Manipulasinya ialah manipulasinya adalah keasidan apple boleh cikgu? Okey. Okey. Jenis sebenarnya apa? Jenis Sebenarnya cecair. jenis cecair lah. Jenis cecair, ataupun Okey, Irfan tulis jenis cecair boleh jenis cecair. Sebab cecairnya ada dua yang berbeza Betul. kan? Ada cuka dan juga air. Okey. Bergerak balasnya? Keadaan apple. Tepat. Baik. Wah. Anak Okey. murid idaman semua guru ni. Okey, baik. Yang ni kita malarkan di sini adalah Jenis. apple. Boleh? Betul, tepat. Jenis Okey, dah lengkap itu, maka kita nak tengoklah keputusannya. Irfan. Seperti biasa, kita tidak akan tunggu selama 3 hari di sini. Sebab Okey. semua orang akan balik ke rumah. Jadi, apa yang kita lakukan adalah kita akan ungkapkan kata-kata hikmat, iaitu cikgu, Zam-Zam ala Kazam. Okey, silakan Irfan. Kita angkat dulu. Okey. Yang pertama kita lihat yang cuka, cikgu. Okey, cuka ini keadaannya. Perhatikan betul-betul Okey. Irfan. Perhatikan keadaannya. Okey, Ini dah okey. cuka, masih okey lagi. Masih okey nampaknya. lagi. Okey, yang kedua. B. Irfan, Kenapa warna Kejap, ni? Irfan. Okey. Apa kata kalau Irfan keluarkan je dulu letak atas meja Irfan? Oh, letak atas meja. Biar Okey, murid okey. nampak perbandingan antara kedua-duanya. Baik. Kita kena fokus cikgu nak lihat kepada perbezaan. Baik. Kalau untuk cuka ni cikgu, okey, nampaknya macam tak berubah. Tapi kalau yang ada air ni, warnanya pun dah pudar cikgu. Ya. Dan kalau kita tengok semuanya dah ada yang tenggelam ke bawah dan dia sedikit mengecut. Mengecut. Betul. Kan? Saiznya berbeza dengan yang di dalam cuka. Sebab Okey. di dalam air itu kemungkinan besar mikroorganisma boleh bertumbuh. Ah. Jadi menyebabkan ia rosak. Okey. Jadi murid-murid di rumah juga perlu tahu sebenarnya kebanyakan makanan yang rosak Okey. adalah disebabkan oleh kehadiran mikroorganisma. Betul. Okey. Jadi sekarang apakah keputusan pemerhatian yang Irfan boleh buat? Baik, berdasarkan apa yang kita lakukan tadi, uji kajian kita buat 3 hari tu, yang kita keluarkan Zam-Zam ala Kazam tu. Jadi, untuk botol A, keadaan potongan apple selepas 3 hari yang Irfan boleh nampak je kan, tidak berubah. Botol A tadi kita letak apa? Cuka. Cuka, okey. Tidak berubah. Untuk B, berubah, boleh cikgu? Boleh berubah jadi Ataupun rosak. ya, okey. rosak lah. Rosak. Nak ke Irfan makan yang daripada tu? Tak nak. Tak apa. Terima kasih. Okey, teruskan Irfan. Kita nak tafsirkan data pula seterusnya, di mana keadaan apel hijau rosak dengan kehadiran asid, boleh cikgu? Boleh. Okey, kehadiran asid. Okey. Yang B pula, asid yang sesuai. Sekejap, sorry. Okey. Keadaan apel hijau rosak dengan kadar asid tadi apple tak rosak Afan. Betul. Jadi Maafkan saya. sebenarnya Okey. keasidan yang Keasidan yang tidak sesuai. Keasidan yang sesuai. Keadaan apel hijau rosak dengan keasidan yang sesuai. Okey. Bila sebut perkataan keasidan yang sesuai, bukan bermakna benda tu beresid. Tapi keasidan yang sesuai tu membolehkan dia bertumbuh. Contohnya kalau neutral dia punya asidnya berapa? 7 cikgu? Kalau neutral 7 macam tu kan. okey. 7. Jadi 7 dia sesuai. Keasidannya 7 sesuai. Dia tak semestinya kalau kita sebut keasidan maksudnya dia beresid. Okey. Dia betul lah cikgu, maknanya Ifah boleh jawab kat sini keadaan apel hijau rosak dengan kehadiran asid. Bukan dengan keasidan yang sesuai. Okey. Baik. Ifah akan betulkan balik jawapan Ifan. Di mana rosak dengan keasidan
yang sesuai. Okey, baik. Itulah tak apa. proses pembelajaran. Betul, kadang-kadang kita salah. Kita belajar, cikgu. Betul. Tak ada masalah. Okey, jadi baik. Yang kedua, keasidan yang sesuai. Di sini. Okey, keasidan yang sesuai adalah sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Baik, sama dengan Ifan punya hipotesis tadi. Ya, hampir sama kan? Jadi hipotesis dia di sini diterima atau ditolak? Diterima. Okey, betul. Baik. Jadi untuk kesimpulan akhirnya, keadaan apple hijau akan menjadi rosak. Cikgu dengan keasidan yang sesuai. Boleh cikgu? Betul. Okey, keasidan yang sesuai. Kalau dalam kes tadi kita tengok, maksudnya dalam keasidan sesuai ialah dia punya pH tu sama dengan air pili tu. Tapi keasidan tak sesuai kalau dekat dalam cuka tadi. Betul. Terlalu berasid untuk apple dan mikroorganisma bertumbuh. Jadi kita dah belajar kali ni dua faktor lagi, iaitu keasidan yang sesuai. Baik. Dan juga apa, Ifan? Nutrien, cikgu. Kehadiran Nutrien. Okey. Dengan ada duanya faktor ini, maka mikroorganisma pun boleh bertumbuh. Jadi jelaslah bahawa dengan kehadiran nutrien dan juga kehadiran asid ataupun keasidan yang sesuai, berlakulah pertumbuhan mikroorganisma. Baiklah Cikgu Atta, terima kasih untuk penjelasan dan perkongsian ilmu untuk segmen kali ini. Banyak Ifan belajar dan Ifan yakin dan percaya mereka di rumah juga telah pun mendapat ilmu setakat ini. Baiklah, sekarang Cikgu, kita ingin berhenti berehat seketika. Sekembalinya kita dengan pelbagai lagi perkongsian ilmu bersama dengan Cikgu Atta. Jangan ke mana-mana. Tahukah kawan-kawan, makanan yang dicemari oleh bakteria keracunan makanan mungkin mempunyai rupa, rasa dan bau yang normal. Contoh-contoh bakteria keracunan makanan ialah daripada kumpulan Salmonella dan E. coli. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran sains tahun 6. Jadi, kalau tadi kita dah lakukan 3 uji kaji untuk segmen kali ini, cikgu. Bagaimana pula? So tentu kita nak tahu lagi apakah faktor pertumbuhan mikroorganisma yang membolehkan mikroorganisma bertumbuh. Jadi, faktor seterusnya ialah kehadiran nutrien. Penyataan masalahnya ialah adakah kehadiran nutrien mempengaruhi keadaan cecair. Jadi, seperti biasa, Ifan perlu ke papan untuk melengkapkan hipotesis kita. Ifan perlu ambil masa sedikit untuk fikirkan, Ifan. Okey, boleh. Izinkan saya, cikgu, ya? Ya, silakan. Untuk yang pertama, kita akan melihat kepada kehadiran nutrien. Jadi, hipotesisnya adalah, Ifan akan tulis dulu di sini. Okey, maafkan saya akan tukar dulu. Nampaknya dawat tidak kelihatan di sini. Jadi, kita tukar pennya. Okey, kehadiran nutrien adalah perlu untuk apa, rakan-rakan semua? Perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma, cikgu. Okey, kehadiran nutrien adalah perlu untuk, jadi kita akan buktikanlah sama ada hipotesis ini benar ataupun tidak. Jadi seterusnya kita perlu lengkapkan juga pemboleh ubah manipulasinya, Irfan. Okey, jadi yang pertama yang kita manipulasikan adalah perbezaan ni, cikgu. Jadi di sini kita boleh jawab kehadiran nutrien. Okey. Dan untuk pemboleh ubah bergerak balas, kita nak tengok apa keputusan kita nak melihat kepada keadaan cecair tu, cikgu. Ya, keadaan cecair tu macam mana? Keadaan cecair. Okey. Dan yang dimalarkan ialah perkara yang apa, murid-murid? Yang sama. Jadi dalam ni apa yang kita perlu samakan? Kalau Ifan cakap tempat uji kaji, boleh, cikgu? Tempat uji kaji. Ya, kita letakkan kat mana nanti? Kita letakkan di atas meja. Ya, betul. Baik. Kejap, Ifan. Sebelum tu saya tanya, kalau kita nak malarkan jenis cecair, boleh ke tidak, Ifan? Mestilah boleh.
Kenapa pula boleh? Tak boleh. Sebab Ah. itu yang kita manipulasikan. Kita manipulasikan. Tak sama kan? Tak sama, tak sama. Okey, tulis. Okey, Irfan. baik. Dia malarkan ialah Tempat uji Kaji. kaji. Ifan letak kurungan boleh cikgu atas meja Okey. Ini murid bijak ni. Jadi lebih daripada yang kita minta. Kita bagi tahu terus. Okey, baik. Okey, baik. Jadi sekarang ke meja untuk kita lakukan uji kaji. Jadi, yang pertama, Baik. Ifan nak letakkan apa, Ifan, dalam bekas yang pertama? Yang pertama, Kita labelkan dulu lah, labelkan dulu. Okey. Ini yang keempat. Yang pertama, Ifan nak letak susu, cikgu. Okey, biar murid-murid di rumah dapat tengok. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, Ifan akan letak pula air mineral. Jadi Ifan labelkan dulu di sini. Okey, baik. Di antara dua jenis cecair ni, Ifan, yang manakah mempunyai nutrien? Yang mempunyai nutrien adalah susu, cikgu. Okey, susu. Jadi Okey. kita tuangkan dahulu ke dalam bekas yang pertama. Baik, yang A dulu. Kita masukkan susu. Penuh ke, cikgu? Separuh pun Separuh boleh. boleh, ya. Okey. Okey. Sedap pula bau susu kat sini. Ingat, murid-murid dilarang makan jika berada dalam bilik sains. Jangan. Untuk uji kaji tidak boleh. Okey, baik. Sabar kejap. Keluar nanti baru minum susu. Okey. Baik, yang kedua kita masukkan pula air mineral. Okey. Air mineral boleh, air suling boleh, Boleh. air pili pun boleh lah. Boleh Maksudnya yang juga. tidak mengandungi nutrien. Salah penutup pula. Okey, baik. Dah selesai, cikgu. Okey. Okey, jadi selepas itu kita perlu, apa yang kita perlukan, Ifan? Kita perlu lakukan uji kaji ni dan kita tinggal selama 3 hari, betul, cikgu? Di mana? Di atas meja. Kita letakkan di atas meja, di tempat yang sama. Okey. Sebab yang kita nak kaji ialah faktor nutrien tadi. Okey, jadi sekarang kita tunggulah, Ifan, sama-sama selama Kita 3 hari. tunggu 3 hari sambil-sambil tu kita ungkapkanlah kata-kata hikmat. Apa tadi, cikgu? Zam-zam ala Kazam. Okey. Okey, Jadi yang kita keempat, Ifan angkat dulu kat sini. Okey, kita zoom in sikit. Baik. Dah nampak dah. Jadi kita Ifan tunjuk keadaannya. Untuk yang A ni bau pun dah kurang menyenangkan lah, cikgu. Okey. Ini yang dalam botol di mana ada susu. Baunya kurang menyenangkan. Okey, dah rosak. Boleh pusingkan sikit, Ifan, Pusingkan biar sikit. dia nampak dalam keadaan goncang-goncangkan sikit. Okey, macam mana. goncang-goncangkan sikit. Nampak tak? Dia memang dah rosak lah, cikgu. Kan. Jangan buka, Jangan buka. Kalau buka nanti saya pengsan kat sini. Okey. Yang kedua, air mineral lah. Air mineral ni Ada keadaan apa-apa yang menggambarkan dia rosak tak, Ifan? tak ada. Memang sama keadaannya seperti 3 hari sebelumnya. Okey, jadi kita catatkan pemerhatian pada jadual, Ifan. Baik. Untuk yang pertama, A, okey. Keadaan cecair itu adalah rosak susu Susu rosak lah. Susu rosak. B, tidak rosak. Tidak rosak. Ataupun tidak berubah lah, ya, Tidak murid-murid? berubah. Okey, Ifan tulis tidak berubah lah Lain sikit. Okey. Baik, sekarang ni masa untuk kita mentafsirkan data. Ya, Jadi, betul, Ifan. keadaan cecair rosak dengan kehadiran nutrien. Okey. Yang kedua adalah perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma. Ini sama macam hipotesis Ifan buat tadi. Jadi jawapannya adalah nutrien. Nutrien adalah perlu. Okey. Adalah perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma. Kesimpulan, kita lihat kepada hipotesis kita. Rujuk balik pada hipotesis yang mula-mula Ifan buat, diterima ke tidak Okey, hipotesis kalau tersebut? kita Ifan boleh ulang balik, cikgu. Hipotesis yang Ifan buat tadi adalah kehadiran nutrien adalah perlu untuk pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kalau berdasarkan eksperimen yang kita buat tadi, memang hipotesis itu diterima. Okey, bagus, Ifan. Dah, saya nak bagi tepuk sikit. Tepuk sikit. Terima kasih, cikgu. Okey, seterusnya, Ifan. Keadaan cecair akan menjadi rosak, dengan kehadiran nutrien. Okey, maka lengkap. Jadi dah terbukti bahawa kehadiran nutrien mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kita teruskan dengan uji kaji seterusnya, Ifan. Yang seterusnya, okey, iaitu baik. keasidan yang sesuai. Penyataan masalahnya adalah, adakah keasidan yang sesuai akan mempengaruhi keadaan apel hijau? Okey. Jadi kita pilih satu menggunakan cuka Cuka. yang berasid dan satu lagi kita akan gunakan air mineral.
Okey, baik. Jadi apa yang kamu buat, cikgu? Perlu potong apple tersebut Potong. dalam bentuk dadu. Untuk dadu. Bukan dadu, dadu yang besar lah Dadu sikit, yang besar. Okey, Baik, silakan baik. Irfan. Okey, dalam seperti 3 biasa, potongan je. Abang Irfan ingin orang kata apa memberitahu kepada semua untuk sentiasa berhati-hati sekiranya ingin menggunakan pisau dan dapatkan pengawas ibu bapa, cikgu. Betul. Okey, baik. Irfan akan potong 2 dulu. Berhati-hati Irfan. Okey, nampak tak cikgu atas sayang kat Irfan, suruh berhati-hati. Sayang. Bukan dengan Irfan je, dengan semua murid di rumah Dengan semua pun. di rumah. Okey. Potong lagi, cikgu. Okey. Okey. Boleh belah 4. Okey, boleh dua 4. Baik. Okey, potong lagi. Cukuplah. Cukup dah, Satu botol gunakan dua potongan saja. Dua Okey, potongan saja. masukkan ke dalam kita labelkan dulu. Labelkan dulu. Baik. Yang pertama untuk A, Irfan akan letak uji kaji ada cuka, cikgu, kehadiran cuka. Yang seterusnya untuk yang B, kita letak air sahaja seperti apa yang cikgu cakapkan Okey, tadi. mana yang beresid Irfan? Yang beresid semestinya cuka, cikgu. Okey, silakan Irfan, letakkan apple ke dalam kedua-dua bekas. Okey, kita masukkan 2, cikgu. 2 cukup. 2. Masuk tak? Alah, tak muat pula, cikgu. Kecilkan sikit, Irfan. Kecilkan sikit. Okey, tak muat, kita kecilkan sikit. Hati-hati ya Irfan, murid-murid berhati-hati, pisau tu tajam. Okey. 2. Okey. Yang untuk yang apa ni tadi? Air biasa. Okey. Satu lagi. Masukkan apple. Okey. Jadi Tuangkan cuka pada label cuka tadi. ni pun kena hati-hati kan sebab dia beresid, cikgu, kan? Bau. Okey, bau. Okey. Kita masukkan Sampai tenggelam sampai tenggelam. Maknanya banyak lagi, cikgu. Okey. Ya, penuh. Kita masukkan dulu. Okey, tuang-tuang sikit. Irfan memang ada potensi untuk menjadi saintis nampaknya. Saintis, cikgu. Okey, kita tuang sampai tenggelam, cikgu. Kalau tak tenggelam memang takkan jadi ke, cikgu? Jadi, tapi kita nak pastikan betul-betul tepat lah uji kaji kita ni. Okey, cukuplah tu. Okey, cukup. Okey, tutup. Baik. Okey, baunya agak kuat. Irfan tutup dulu. Jadi, untuk yang air kita masukkan dan tenggelamkan juga, cikgu. Ya, betul. Okey. Baik, kita tutup. Baik. Jadi, seperti biasa kita biarkan kat mana, Irfan? Kita biarkan di atas meja juga. Selama 3 hari, cikgu. Okey. Jadi sekarang kita duduk di sini selama 3 hari. Duduk di sini 3 hari. Okey, baik. Ke kita nak tulis ni, cikgu? Belum lagi. Belum lagi. Okey, kita dah buat dulu. Belum tulis lagi. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan hipotesis kita. Okey, baik. Seterusnya, kalau kita lihat tadi, cikgu bercakap mengenai keasidan. Jadi, apa kata kita letakkan hipotesis? Keasidan, okey, adalah perlu. Keputusan belum keluar lagi, tak apa, kita tulis dulu sekarang. Untuk pertumbuhan mikroorganisme. Okey. Manipulasinya ialah adalah keasidan apple, boleh, cikgu? tepat. Jenis sebenarnya apa? Jenis cecair lah. Jenis cecair, ataupun Okey, Irfan tulis jenis cecair boleh, jenis cecair. Sebab cecairnya ada 2 yang berbeza. Betul. Kan? Ada cuka dan juga air. Okey. Bergerak balasnya? Keadaan apple. Tepat. Baik. Wah. Anak murid idaman semua guru ni. Okey, baik. Yang kita malarkan di sini adalah jenis apple. Boleh? Betul, tepat. Jenis Okey, dah lengkap itu, maka kita nak tengoklah keputusannya. Irfan? Seperti biasa, kita tidak akan tunggu selama 3 hari di sini. Sebab semua orang akan balik ke rumah. Jadi, apa yang kita lakukan adalah kita akan ungkapkan kata-kata hikmah, iaitu, cikgu, Zam-zam ala Gaza. Okey, silakan Irfan. Kita angkat dulu. Okey. Yang pertama kita lihat yang cuka, cikgu. Okey, cuka ini keadaannya. Perhatikan betul-betul, Irfan. Perhatikan keadaannya. Okey. Masih okey lagi. Okey, yang kedua. B. Irfan, kenapa warna ni? Okey. Apa kata kalau Irfan keluarkan je dulu, letak atas meja, Irfan? Letak atas meja. Biar murid nampak perbandingan antara kedua-duanya. Baik. Kita kena fokus, cikgu, nak lihat kepada perbezaan. Baik. Kalau untuk cuka ni, cikgu, okey, nampaknya macam tak berubah. Tapi kalau yang ada air ni, warnanya pun dah pudar, cikgu. Ya. Dan kalau kita tengok, semuanya dah ada yang tenggelam ke bawah dan dia sedikit mengecut. Betul. Kan? Saiznya berbeza dengan yang di dalam cuka. Sebab di dalam air itu kemungkinan besar mikroorganisma boleh bertumbuh. Jadi menyebabkan ia rosak. Jadi murid-murid di rumah juga perlu tahu sebenarnya kebanyakan makanan yang rosak adalah disebabkan oleh
kehadiran mikroorganisma. Betul. Okey, jadi sekarang apakah keputusan pemerhatian yang Irfan boleh buat? Baik, berdasarkan apa yang kita lakukan tadi, uji kajian kita buat 3 hari tu, yang kita keluarkan azam-azam ala-kazam tu, jadi untuk botol A, keadaan potongan apple selepas 3 hari yang Ifan boleh nampak cikgu tidak berubah. Botol A tadi kita letak apa? Cuka. Cuka, okey. Tidak berubah. Untuk B, berubah, boleh cikgu? Boleh berubah jadi Ataupun rosak. Ya, okey. rosak lah. Rosak. Nak ke Irfan makan yang daripada tu? Tak nak, tak apa. rosak, Terima kan? kasih. Okey, teruskan Irfan. Kita nak tafsirkan data pula seterusnya, di mana keadaan apple hijau rosak dengan kehadiran asid, boleh cikgu? Boleh. Okey, kehadiran asid. Okey. Yang B pula, asid yang sesuai. Sekejap, sorry. Okey. Keadaan apple hijau rosak dengan kadar asid. Tadi apple tak rosak, Afan. Oh, betul. Jadi sebenarnya keasidan yang keasidan yang tidak sesuai. Keasidan yang sesuai. Keadaan apple hijau rosak dengan keasidan yang sesuai. Okey. Bila sebut perkataan keasidan yang sesuai, bukan bermakna benda tu berasid. Tapi keasidan yang sesuai tu membolehkan dia bertumbuh. Contohnya kalau neutral dia punya asid dia berapa? 7 cikgu? Kalau neutral 7 macam tu kan. Okey. 7. Jadi 7 dia sesuai. Keasidannya 7 sesuai. Dia tak semestinya kalau kita sebut keasidan maksudnya dia berasid. Okey. Dia betul lah cikgu, maknanya Ifah boleh jawab kat sini keadaan apple hijau rosak dengan kehadiran asid. Bukan dengan keasidan yang sesuai. Okey. Baik. Ifah akan betulkan balik jawapan Ifan. Di mana rosak dengan keasidan yang sesuai. Okey, baik. Itulah proses pembelajaran. Kadang-kadang kita salah. Kita belajar cikgu, tak ada masalah. Okay. Baik. Yang kedua, keasidan yang sesuai. Di sini. Okey, keasidan yang sesuai adalah sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Baik, sama dengan Ifan punya hipotesis tadi. Ya, hampir sama kan? Jadi hipotesis dia di sini diterima atau ditolak? Diterima. Okey, betul. Baik. Jadi, untuk kesimpulan akhirnya, keadaan apple hijau akan menjadi rosak. Cikgu, dengan keasidan yang sesuai. Boleh cikgu? Betul. Okey, keasidan yang sesuai. Kalau dalam kes tadi kita tengok, maksudnya dalam keasidan sesuai ialah dia punya pH tu sama dengan air pili. Tapi keasidan tak sesuai kalau dekat dalam cuka tadi. Terlalu berasid untuk apple dan mikroorganisma bertumbuh. Jadi kita dah belajar kali ni 2 faktor lagi, iaitu keasidan yang sesuai dan juga apa, Irfan? Nutrien, cikgu. Kehadiran nutrien. Okey. Dengan ada duanya faktor ini, maka mikroorganisma pun boleh bertumbuh. Jadi jelaslah bahawa dengan kehadiran nutrien dan juga kehadiran asid ataupun keasidan yang sesuai, berlakulah pertumbuhan mikroorganisma. Baiklah Cikgu Atta, terima kasih untuk penjelasan dan perkongsian ilmu untuk segmen kali ini. Banyak Ifan belajar dan Ifan yakin dan percaya mereka di rumah juga telah pun mendapat ilmu setakat ini. Baiklah, sekarang Cikgu, kita ingin berhenti berehat seketika. Sekembalinya kita dengan pelbagai lagi perkongsian ilmu bersama dengan Cikgu Atta. Jangan ke mana-mana. Tahukah kawan-kawan, makanan yang dicemari oleh bakteria keracunan makanan mungkin mempunyai rupa, rasa dan bau yang normal. Contoh-contoh bakteria keracunan makanan ialah daripada kumpulan Salmonella dan E. coli. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Atta dan juga saya Irfan Syahmi, tentunya untuk mata pelajaran sains tahun 6 dengan tajuk kita pada hari ini, faktor pertumbuhan mikroorganisma. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini, apa pula yang akan kita diskusi? Silakan. Okey, jadi pada kali ini kita akan membincangkan tentang kegunaan mikroorganisma dan juga keburukan mikroorganisma. Okey. Jadi, yang pertama, kegunaan mikroorganisma ialah dari segi pembuatan makanan.
Banyak Ifan sebenarnya makanan-makanan yang kita memerlukan mikroorganisma. Di antaranya ialah dalam membuat keju, lepas tu kita juga gunakan dalam pembuatan yogurt dan juga untuk membuat roti serta tapai. Selain daripada itu Ifan, kita juga gunakan mikroorganisma dalam penghasilan ubat-ubatan. Sebagai contoh, kita nak hasilkan antibiotik. Ataupun penicillin. Okey, dia untuk menghalang pertumbuhan bakteria yang berbahaya. Jadi kita gunakan mikroorganisma untuk menghasilkannya Ifan. Ifan dengar betul-betul. Selepas ni Ifan perlu melakukan sedikit latihan. Ada latihan selepas ni? Okey, tak apa, Ifan akan fokus dulu. Cikgu teruskan. Yang seterusnya, setengah fungi dan bakteria ataupun virus digunakan dalam menghasilkan vaksin. Saya nak cerita sikit lah macam mana penghasilan vaksin ni. Biasanya, secara asasnya vaksin yang telah dilemahkan dimasukkan dalam badan manusia supaya badan mengenal pasti virus tersebut untuk kita pertahankan badan kita pada masa akan datang. Sekiranya virus menyerang kita. Okey, masukkan virus yang telah dilemahkan. Ya, betul. Itulah salah satu vaksin yang kita gunakan. Baik. Okey, seterusnya kegunaan mikroorganisma ialah penghasilan baja organik. Murid-murid, penghasilan baja organik contohnya ialah tinja haiwan. Dah dicampurkan dengan serbuk kayu dan diuraikan bakteria bagi menghasilkan baja. Dan yang terakhir sekali untuk kegunaan mikroorganisma ialah perawatan sisa kumbahan. Kita nak rawat sisa kumbahan juga, kita perlukan bakteria untuk mereputkan tinja-tinja yang ada tu. Tinja ni ialah najis manusia kan. Okey, dan menguraikan sisa organik yang terdapat di dalam loji kumbahan. Jadi jangan kita ingat mikroorganisma ni berbahaya saja, tetapi ia juga ada kegunaannya. Ada kebaikannya. Ya, ada kebaikannya, tepat. Baik. Seterusnya kita belajar juga tentang keburukan mikroorganisma. Yang pertama, ia merosakkan makanan. Jadi Ifan kena ingat bahawa semua makanan akan rosak apabila kita dedahkan kepada mikroorganisma. Yang kedua, akan mereputkan gigi. Gigi jadi rosak Ifan. Tak nak. Bakteria pada mulut ni sebenarnya bila dia melakukan proses hidup dia akan menghasilkan asid. Asid yang dihasilkan inilah yang boleh mereputkan gigi kita. Jadi sebelum tidur kita perlu membuang sisa-sisa makanan ni supaya bakteria ni tak boleh membiak dalam mulut dan gigi kita tidak reput. Sebab kita nak gunakan senyuman kita ni untuk jangka masa yang lama, cikgu. Macam Ifan punya gigi yang menarik nampak je. Sebab dijaga dengan baik dan kita menyingkirkan bakteria. Tak boleh singkir semua, tapi sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan bakteria. Sama macam cikgu lah, senyum pun manis je. Okey, baik, terima kasih cikgu. Seterusnya ia juga boleh menyebabkan kerosakan makanan. Contohnya kalau kita minum susu yang rosak tadi, apa jadi? Kita akan sakit perut, sakit perut. Biasanya disebabkan oleh bakteria yang bernama Salmonella. Dan juga ia juga boleh merosakkan tanaman. Fungi yang tumbuh pada daun akan mengganggu proses fotosintesis. Dia block. Dia tutup pada permukaan dan akhirnya tumbuhan boleh jadi mati. Layu. Dan yang terakhir sekali, ia boleh menyebabkan pelbagai penyakit Ifan. Di antaranya ialah influenza. Ataupun sesama lah. Kalau bahasa biasanya disebabkan oleh virus. Okey, beguk. Yang ada bengkak dekat bawah ni. Betul, yang besar dekat sini. Disebabkan oleh virus. Okey, seterusnya ialah kurap yang pada tangan-tangan kita merah-merah. Okey, disebabkan oleh fungi. Itu disebabkan tidak menjaga kebersihan, cikgu kan? Selalunya? Salah satu faktornya. Tapi boleh dirawat lah. Dan juga campak ataupun demam campak, iaitu penyakit yang disebabkan oleh virus, di mana kulit kita ada merah-merah, ada bintik-bintik. Jadi inilah keburukan mikroorganisma. Jadi Ifan dah dengar kebaikan dan keburukan mikroorganisma. Apa kata Ifan laksanakan tugasan Ifan di sebelah sana untuk memadankan kebaikan dan keburukan mikroorganisma. Jadi kita akan mulakan dulu dengan kebaikan. Ifan akan lihat yang pertama. Kebaikan yang kita tadi adalah pertama penghasilan baja organik. Yang kedua perawatan sisa kumbuhan. Yang ketiga pembuatan makanan. Yang keempat penghasilan ubat-ubatan. Dan selesai kebaikan. Baik, untuk keburukan pula, yang pertama kita melihat mikroorganisma ini dapat mereputkan gigi
Okey, membuatkan kita keracunan makanan dan boleh menyebabkan penyakit berjangkit misalnya seperti COVID-19, cikgu. Betul. Betul. Okey, seterusnya merosakkan tanaman sekiranya ada fungi dan yang terakhir adalah merosakkan makanan. Okey. Sekarang ni masa untuk semakkan. Okey, saya semak Cikgu sekarang. silakan. Okey, kebaikan. Okey, cikgu tengah tengok, cikgu tenung jawapan Irfan sekarang ni. Betul ke ni kan? Betul lah Betul Irfan. semua. Kebaikan dan keburukan tepat. Nampaknya murid-murid di rumah juga diharapkan dapat ingat apakah keburukan dan juga kebaikan mikroorganisme. Baik cikgu, terima kasih untuk semakan tadi dan sekarang ini sepanjang 1 jam ini dah banyak Irfan belajar dengan cikgu dan mungkin cikgu boleh lakukan rumusan untuk topik kita pada hari ini, silakan. Okey, pada akhir siaran kita pada hari ini, nampaknya Irfan telah dapat melakukan eksperimen dalam menentukan 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Irfan dapat lakukan dengan baik. Terima kasih. Yang kedua, dapat memerihalkan kebaikan dan keburukan mikroorganisme dalam kehidupan seharian kita. Itu yang kita telah belajar secara keseluruhannya pada hari ini, Irfan. Baik, dan bagaimana cikgu dari segi pentaksiran keseluruhan Irfan sebagai murid cikgu hari ini? Okey, pada hari ini saya boleh katakan Irfan sangat cemerlang, jadi saya letakkan Irfan sangat baik pada hari ini. Memandangkan Irfan dapat lakukan 5 buah eksperimen, dapat lakukan kesemua aktiviti kita pada hari ini dengan cemerlang sekali. Jadi berapa bintang untuk Irfan, cikgu? 5 bintang, 5 Irfan. bintang untuk Irfan. Terima kasih, terbaik. cikgu. Dan di mana rakan-rakan Irfan boleh dapatkan latihan pengukuhan, cikgu? Seperti biasa, murid-murid boleh mendapatkan segala latihan di Sumberku, portal Sumberku. Baiklah cikgu. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Adha atas perkongsian ilmu untuk hari ini, tentunya untuk topik kita iaitu faktor pertumbuhan mikroorganisme. Dan sebelum kita tinggalkan anda untuk episod kali ini, seperti biasa Cikgu Adha ni akan melakukan satu persembahan khas iaitu nyanyian dengan lagunya untuk hari ini adalah lagu mikroorganisme. Jadi cikgu, kita mulakan di hadapan. Silakan. Ya. Belajar faktor pertumbuhan mikroorganisme amat mudah saja. Cerita sana sini hingga isinya diminda. Faktor yang pertama, suhu yang sesuai. Faktor yang kedua, kehadiran air. Faktor ketiga pula, keasi dan sesuai. Bukan setakat itu faktor-faktor yang ada, faktor seterusnya kehadiran nutriennya. Faktor yang terakhir pula janganlah kau lupakannya, airnya udara. Ingatlah kawanku, maka lengkaplah semuanya. Pang 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 pang, oh amai-amai belalang kupu-kupu. Pertumbuhan mikroorganisme bukan satu, kambing biri-biri sudah datang dari Jawa. Faktor-faktor ini ada 5 semuanya. Buai laju-laju, buai sampai